Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman pagi tadi berkenan berangkat menyaksikan kejohanan renang 100 meter Pecut Brunei kali ke-6. Kejohanan berlangsung di kolam renang kebangsaan Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Datin Paduka Dr. Hajah Nur Lela binti Datin Paduka Haji Abdul Jalil, Setiausaha Sehetetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Berangkat sama anak-anda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman. Dalam kejohanan ini, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah mewakili Hammerhead Swimming Club dan menyertai 3 kategori, iaitu perempuan 6 ke 9 tahun 100 meter kuat lentang, perempuan 6 hingga 9 tahun 100 meter kuat dada dan perempuan 6 ke 9 tahun 100 meter kaya bebas. 8 buah kelab renang menyertai kejohanan kali ini yang dianjurkan oleh Persatuan Renang Amatur Brunei dan disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan. Majlis Makan Tahun 2019 Persatuan Melayu Kedayan Pemedayan merupakan usaha sama di antara semua ahli-ahli Persatuan se-Borneo iaitu Sabah dan Sarawak. Bahan beritanya selepas ini, teruskan bersama kami. Usaha untuk memupuk dan memelihara perpaduan hidup masyarakat kampung dan mukim adalah sangat digalakkan terutamanya dalam berhadapan dengan perubahan dan cabaran hidup pada masa ini. Salah satu inisiatif yang dapat digerakkan oleh Majlis-Majlis Perundingan Kampung dan Mukim ialah rancangan Satu Kampung Satu Keluarga, iaitu rancangan pemedulian terhadap keluarga yang memerlukan sokongan dan bantuan dalam pelbagai bentuk termasuk sokongan moral dan pendidikan. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, berucap demikian pada Majlis Makan Tahun 2019 Persatuan Melayu Kedayan Pemedayan. Majlis berlangsung di Sekolah Rendah Jurudong. Kita menaruh harapan besar pada belia kampung dan mukim yang mempunyai potensi untuk menyumbang kepada kegiatan kampung dan mukim dan sekaligus menjadi katalis untuk menggerakkan hubungan masyarakat di dalamnya. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan daerah mengadu-ngadukan penyertaan aktif para belia kampung dan mukim dalam menggerakkan rancangan-rancangan berkebajikan di peringkat kampung dan mukim bagi mencapai tujuan ini, iaitu mewujudkan perpaduan masyarakat. Asas kejayaan membina masyarakat yang bersatu padu dan berdaya tahan adalah masyarakat sendiri. Kecuali anggota masyarakat secara individu, keluarga dan kumpulan mempunyai jati diri, kukuh dan mengamalkan sikap bersatu padu, kita tidak mungkin akan dapat mencapai objektif ini di tahun 2035. Majlis Makan Tahun 2019 Pemedayan yang buat julung kalinya diadakan ini merupakan usaha sama di antara semua ahli-ahli Persatuan se-Borneo iaitu Sabah dan Sarawak dan sekaligus mengakrabkan lagi silaturahim antara mereka. Semalam diadakan Malam Kebudayaan yang dikendalikan oleh Persatuan Melayu Kedayan Pemedayan. Pada majlis tersebut, Haji Awang Abdul bin Haji Awang Damit, pemangku pengarah kesenian dan kebudayaan berkata, masyarakat Puak Kedayan amat perlu mengukuhkan dan menjaga nilai-nilai murni falsafah Melayu Islam Praja sebagai ekspresi budaya masyarakat dari segi kebudayaan seperti nyanyian, tarian dan makanan.
Malam Kebudayaan dimeriahkan dengan persembahan tarian, nyanyian daripada Persatuan-Persatuan Sabah, Lawas, Limbang dan Miri serta Sarawak. Pengerusi Majlis Makan Tahun Pemudaian menjelaskan acara ini diadakan bagi mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Mengakalkan tali silaturahim antara kaum Kadayan ini dan kaum Kadayan di Brunei atau di Borneo. Jadi yang jauh itu bermulalah kami akan mendekatkan, artinya mendekatkan itu dengan berhubung, dengan kunjung mengunjung, dengan membuat majelis-majelis yang tertentulah. Terutamanya macam sekarang ini kita bercadang untuk menggiatkan belia-belia pemadaian ataupun belia-belia Kadayan seluruh Borneo. Dalam rancangan ini pun katanya ada untuk penyelidikan bahagian Kadayan yang akan berpusat di Kuching. Itulah tujuan kata ini dalam majlis makan tahunan ini lain bukan untuk menemukan kembali dan mengingati yang telah lalu, yang telah hampir pupus di makan zaman ini, kerana majlis makan tahunan ini satu-satunya untuk mengiratkan, menemukan keluarga yang telah terpisah, keluarga yang jauh, yang dekat. Jadi ada sahabat handai juga. Bagi memberikan penghargaan kepada rakan seliaan RS yang menunjukkan perkembangan positif dan sangat menggalakkan, semalam diadakan Majlis Jalinan Kasih Rakan Seliaan dan Keluarga di Klub Rekreasi di Raja Brunei RBRC. Ia dianjurkan oleh Riza Group dengan kerjasama Jawatankuasa Aftercare Brunei Darussalam Protem dan Bahagian Reintegrasi Jabatan Penjara. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Abdul Hamid alias Haji Sabli bin Haji Arsyad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Awang Muhammad Amir Hairil bin Haji Mahmud dan Awang Salminan bin Haji Purut, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Awang Haji Mustafa bin Haji Masri, Pengerusi Ahli Jawatankuasa Aftercare Brunei Darussalam, dalam ucapannya antara lain berharap rakan seliaan akan terus tabah dan cekal dalam menghadapi cabaran masa depan, selain akan dapat menyumbang sesuatu yang bernilai kepada keluarga, masyarakat, agama dan negara. Pada majlis ini, ahli-ahli Jawatankuasa Aftercare dan 6 orang rakan seliaan menerima sijil penghargaan. Selain itu, Aftercare Brunei Darussalam juga menerima sumbangan berjumlah RM3,000 dari Riza Group. Para penerima telah mengikuti program rakan seliaan selama lebih 2 tahun dan menunjukkan kegigihan untuk berdikari dalam bidang perusahaan atau pekerjaan serta bergiat aktif mengikuti program yang dilaksanakan yang menjurus kepada kerohanian dan kemasyarakatan. Program Mukim Sihat merupakan kegiatan yang berkait rapat dengan kesihatan individu dan juga masyarakat. Ianya adalah kunci utama dalam menangani pelbagai penyakit berjangkit yang lazim berlaku di kalangan masyarakat dalam mencegah kejadian wabak. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, berucap semasa program Mukim Sihat bagi Mukim Kuala Belait yang diungkayahkan oleh Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim Kuala Belait pagi tadi. Saya pun percaya penduduk Mukim Kuala Belait dengan kepimpinan Lembaga Bendaran Kuala Belait dan Suria, Jabatan Daerah Belait serta agensi-agensi kerajaan yang lainnya akan dapat menyumbang serta mempertingkatkan lagi status kebersihan dan kesihatan di daerah ini, yang mana sudah setentunya terhasil dengan adanya kerjasama yang kukuh dan usaha yang berterusan dari pelbagai pihak. Marilah kita sama-sama menerapkan amalan kebersihan dan cara hidup sihat dalam aktiviti harian untuk memberi sokongan penuh kepada inisiatif-inisiatif setempat untuk memastikan perkembangan Mukim Kuala Belait dan daerah Belait yang mampan dan memastikan kesejahteraan penduduk-penduduknya. Program Mukim Sihat membawa tema Mukim Bersih Rakyat Sihat. Pelbagai acara sampingan juga diadakan masa program tersebut diadakan. Hadir Awang Haji Abdul Manaf bin Osman, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, Dr. Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan, dan Awang Rizwan bin Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Belait.
Kira-kira 30,000 individu dianggarkan mengalami masalah pendengaran dalam pelbagai tahap dan peringkat di negara Brunei Darussalam. Justru bangkit mengelakkan kesan dan impak masalah pendengaran di kalangan masyarakat di negara ini, khususnya beberapa langkah dan rawatan bantuan kepada setiap individu sangat penting dan harus diutamakan. Perkara ini dinyatakan oleh Menteri Kesihatan semasa perasmian Forum Implan Auditori petang tadi di Empire Hotel and Country Club, Cerudong. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga berkata langkah awal bagi menangani masalah tersebut adalah untuk memberikan kaedah bantuan mendengar melalui alat bantu pendengaran. Bagi individu di kalangan kanak-kanak pula, pemberian alat bantu pendengaran harus diberikan bersama-sama dengan intervensi terapi pertuturan. Jelasnya pada masa ini selain dari memberikan alat bantu pendengaran yang konvensional, terdapat salah satu kaedah yang lebih canggih yang dapat dibuat bagi memastikan setiap individu yang mengalami masalah pendengaran dapat mendengar secara optima. Kaedah tersebut dipanggil sebagai implan auditori. Kaedah penggunaan implan ini merupakan alat berteknologi tinggi yang membolehkan organ pendengaran di dalam telinga dirangsang secara langsung. Kolaborasi di antara pakar-pakar bedah implan dari rantau ini bersama dengan pakar-pakar kita yang ada di negara Brunei Darussalam. Bagi pesakit-pesakit yang mendapat pembedahan implan auditori ini, ianya adalah merupakan titik permulaan bagi mereka dalam mendapatkan daya pendengaran yang baru. Bagi memastikan pendengaran mereka adalah efektif dan berkesan, setiap individu yang sudah mendapatkan pembedahan implan auditori ini perlu menjalani terapi rehabilitation khususnya dan pemantauan perturusan dari perkhidmatan audiologi, pemulihan pertuturan dan percakapan ataupun speech dan language therapy, psikologi dan teachers for hearing impaired. Dalam hal ini juga untuk mendapatkan keberhasilan yang tinggi, yang sangat-sangat diharap ialah agar setiap pesakit implan auditori ini yang telah dikenal pasti bersama keluarga mereka akan dapat menanamkan komitmen yang teguh dengan menghadiri terapi rehabilitasi mereka yang telah ditetapkan bagi menjayakan kehidupan mendengar dengan implan auditori. Saya merasmikan Forum Implan Auditori antara lain bertujuan untuk menyediakan platform kepada ibu bapa dan peserta yang berkelayakan untuk mendapatkan maklumat awal daripada pakar-pakar profesional yang terlibat dalam rawatan, penjagaan, pemulihan dan sokongan pesakit-pesakit ini. Forum dihadiri lebih 200 orang peserta terdiri daripada pakar-pakar kesihatan, pegawai dari unit pendidikan khas Kementerian Pendidikan, pegawai-pegawai dari Jabatan Pembangunan Masyarakat dan badan-badan bukan kerajaan, dianjurkan oleh Jabatan Otorino-Laryngology Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Implan auditori atau implan koklea merupakan kaedah yang sangat berkesan untuk mereka yang tidak lagi dapat dibantu oleh alat bantu pendengaran yang konvensional. Dalam temu bual bersama RTB, Dr. Fakhruddin bin Pihin Datu Haji Salim, konsultan dan pakar otorino-laryngology menjelaskan para pesakit yang mengalami kurang pendengaran akan menjalani beberapa rawatan dan ujian bagi memastikan mereka itu mengalami masalah pendengaran atau tidak. Setelah ujian dan kajian memastikan seseorang itu adalah salah satu yang boleh mendapat kebaikan atau benefit dari cochlear implant ini, selalunya selepas pemasangan diorang sepatutnya akan menjalani rawatan intensif dari segi terapi pertuturan perbahasaan supaya untuk membolehkan mereka bercakap dan mendengar seperti biasa. Salah seorang pesakit implan auditori adalah kanak-kanak lelaki yang berumur 10 tahun, Awang Ivan Benjamin Fadli. Awang Ivan mula memasang implan auditori pada tahun 2013. Ketika ditemu bual, bapa kepada Awang Ivan iaitu Awang Fadli bin Kalawat menjelaskan mereka berpuas hati dengan kaedah yang diperkenalkan kepada mereka. Dengan implan tersebut, anak mereka boleh mendengar dan membuat aktiviti seperti kanak-kanak normal yang lain. Perkhidmatan yang diberikan melalui implan tersebut adalah memuaskan hatilah sebagai
ibu bapa maupun penjaga kepada anak saya, dan kebaikan barang yang implanan ini adalah dia boleh mendengar. Kami diberitahu yang dengan adanya pemasangan implanan ini ada chances ataupun peluang untuk anak ini boleh mendengar dan bercakap macam seperti biasalah untuk bagi kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran ini. Penyeludupan di sempadan negara dilihat bukan sekadar isu pembaziran barangan subsidi semata-mata. Sebaliknya, ia melibatkan isu keselamatan negara. Aktiviti penyeludupan boleh menyumbang kepada berlakunya peningkatan jenayah apabila barang-barang yang diseludup masuk ke dalam negara ini bukan sekadar produk kegunaan masyarakat tempatan. Sebaliknya, bahan terlarang seperti dadah serta senjata api. Ia menjadi tanggungjawab rakyat dan penduduk dalam sama-sama memelihara keselamatan negara dari segala perkara atau jenayah yang boleh merosakkan keamanan, keharmonian serta keselamatan negara bagi memenuhi tuntutan maqasid syariah. Perkara tersebut antara intipati tazkirah subuh bertajuk isu penyeludupan dan peranan orang awam dalam sama-sama menjaga keselamatan negara yang diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara awal pagi tadi. Antara yang hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Datuk Seri Paduka Awang Ahmadin bin Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Leila Haji Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Setiausaha Tetap Pelaburan Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Awang Haji Roslan bin Haji Taja'ah, Setiausaha Tetap Hal Ehwal Korporat dan Pentadbiran Awam, Jabatan Perdana Menteri, dan Awang Haji Muhammad Sarudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Tazkirah disampaikan oleh Dr. Haji Nuralizam bin Haji Ali Akbar, Pengarah Pusat Al-Mutras College University Perguruan Ugama Seri Begawan. Program kali ini dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dan disokong oleh Jabatan Perdana Menteri. Sebab itu banyak perkara-perkara muamalat ini ataupun urusan-urusan keduniaan ini kita boleh fikirkan apa masalah di sebaliknya. Yang penting dalam kita menolak keburukan. Kadang-kadang sejak dimulakan pada tahun lepas, program curahan ilmu amatlah dekat di hati kerana ia satu langkah yang mempunyai impak yang besar ke arah meningkatkan prestasi para pelajar tahun 6 yang terdiri daripada golongan yang tertentu dan yang memerlukan bimbingan secara inklusif untuk membolehkan mereka meneruskan pendidikan dan mencapai kecemerlangan di masa akan datang sama seperti pelajar-pelajar lain. Berucap pada Majlis Pelancaran Program Curahan Ilmu 2019, anjuran bersama Biro Kemasyarakatan dan Perhubungan Majlis Perundingan Kampung MPK, Rancangan Perumahan Negara Pancur Mengkubau Mukim Mentiri dan Teach Me Guru serta Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT petang tadi, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan berkata, program berkenaan adalah memberikan perkhidmatan tuition kepada 40 orang pelajar tahun 6 yang terpilih yang akan menduduki peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR pada tahun ini. Yang berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Sri Paduka Haji Abidin seterusnya berkata, beliau amat berbangga dengan keputusan cemerlang yang diraih oleh 20 dari 24 orang pelajar yang mengikuti program ini tahun lepas dan ini adalah satu kejayaan yang mempunyai makna yang besar kerana ianya mencerminkan bukan sahaja kejayaan pelajar malah juga kejayaan kerjasama yang padu dari kepimpinan sesebuah mukim dan kampung, syarikat swasta dan pihak kerajaan. Bukan sahaja kejayaan pelajar, malah juga kejayaan bersama padu dari pimpinan sebuah mukim dan kampung, syarikat swasta dan pihak kerajaan. Oleh itu, dengan adanya program ini pada tahun ini, kepada adik-adik di sini, ambillah peluang keemasan ini dengan sepenuh-penuhnya, rajin, berusaha dan sentiasa belajar dengan tekun. Dengarlah nasihat guru dan ibu bapa
yang sememangnya inginkan yang terbaik untuk adik-adik. Pada masa yang sama, kepada para ibu bapa, berilah sokongan padu secara berterusan kepada anak-anak habis kita demi untuk meraih kejayaan di masa akan datang. Sokongan dan dukungan berterusan ini amatlah mustahak demi untuk mengurak masa depan yang cerah bagi generasi muda kita yang memerlukan bimbingan. Kesemua pelajar yang terpilih mengikuti program ini adalah dari golongan keluarga yang kurang berkemampuan, anak yatim dan pelajar yang memerlukan yang tinggal di rancangan perumahan negara Kampung Pancur Mengkubau, Mukim Mentiri. Para pelajar memulakan sesi pembelajaran pada hari ini sehingga bulan Oktober 2019 selama 10 bulan di Sekolah Rendah Datuk Muhammad Yassin, Mukim Mentiri. Juga hadir Datin Paduka Dr. Hajah Nurlila binti Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. $59 orang anak yatim dan yang kurang berkemampuan menerima sumbangan derma bagi meringankan beban yang ditanggung keluarga penerima. Majlis Anjuran Majlis Perundingan Kampung MPK Masjid Lama Pekan Muara Sabun dan Pelumpong berlangsung di kediaman Yang Berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Osman alias Othman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Haji Muhammad yang juga Ketua Kampung Masjid Lama Pekan Muara Sabun dan Pelumpong. Sumbangan seumpamanya diharapkan dapat meringankan lagi beban perbelanjaan anak-anak yatim untuk membeli barangan keperluan persekolahan. Majlis antara lain bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim dan kerjasama di antara ibu bapa serta penjaga keluarga anak-anak yatim dan ahli-ahli MPK. Alina Patricia binti Abdullah, Muhammad Nur Taufiqullah Akmal, Muhammad Ryan Amshar bin Abdul Matin, Muhammad Syahrial Izzadin bin Abdullah, Dayangku Nurhanisa binti. Cabaran para lepasan ijazah pada masa ini adalah untuk mencari pekerjaan sama ada di sektor kerajaan maupun swasta ataupun mencari peluang untuk membuka perniagaan atau keusahawanan dan sebagainya. Berucap pada majlis pembukaan program perkampungan sivik lepasan ijazah negara Brunei Darussalam kali pertama bagi tahun 2019, Dayang Hajah Nur Rashidah binti Haji Ali Omar, pemangku timbalan pengarah Jabatan Penerangan juga berkata, para peserta program tersebut merupakan bakal pemimpin yang akan meneruskan survival bangsa dan negara. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Auditorium Jabatan Penerangan. Dari hakikat ini, mereka ini perlu diberi kefahaman, maklumat dan maklumat mengenai falsafah, aspirasi dan matlamat negara supaya mereka ini akan dapat mengimbangi pengetahuan akademik mereka. Sejajar dengan perkembangan semasa seperti peluang pekerjaan yang lebih mencabar, para peserta perkampungan sivik lepasan ijazah perlu didedahkan dengan pelbagai pengetahuan dan pengalaman yang berguna sebagai persediaan mencari pekerjaan atau sebelum masuk ke alam pekerjaan. Selain dari itu, program ini juga diharapkan menjadi salah satu platform bagi mempersiapkan para peserta, khususnya lapan ijazah mengharungi pelbagai cabaran masa depan dan seterusnya mampu mempersiapkan diri sebagai generasi berwawasan, berkualiti, memiliki kemahiran yang tinggi serta mampu berdikari tanpa mengharap bantuan orang lain. Program kali ini disertai oleh 35 orang yang terdiri dari lepasan-lepasan ijazah dari institusi-institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. Taklimat mengenai pengisian program disampaikan oleh Dayang Hajah Hamsah binti Datuk Kerna Haji Jaya, Ketua Unit Kenegaraan, Bahagian Kenegaraan dan Kemasyarakatan Jabatan Penerangan. Mula dikendalikan sejak tahun 1976, program bukan sahaja memfokuskan kepada lepasan ijazah seberang laut tetapi kini dilaratkan kepada lepasan ijazah tempatan yang belum bekerja atau yang berminat untuk menjadi pengusaha.
ke arah menyemai sikap bekerjasama dalam menjaga kebersihan dan mengeratkan hubungan silaturahim dalam hidup bermasyarakat serta memupuk kesejahteraan sesama penduduk kampung. Pagi tadi diadakan kempen kebersihan dan bergotong royong di kawasan Masjid Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, daerah Tutong. Kempen diungkapkan oleh Unit Pengawasan Kejiranan Balai Polis Tutong, Pasukan Polis Diraja Brunei bersama ahli-ahli pengawasan kejiranan Kampung Sungai Kelugus. Kempen disertai oleh Timbalan Penguasa Polis Handri bin Haji Amin, penolong pegawai pemerintah daerah Polis Tutong. Jalan susur dari Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha menuju ke Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha akan mula dibuka semula esok bermula pukul 8 pagi. Penambahbaikan jalan berkenaan mula dilaksanakan pada 12 Julai 2018 bagi menjalani pelaksanaan kerja-kerja pelindungan cerun dan pelebaran sebahagian jalan yang mana menelan belanja kira-kira 2.7 juta ringgit. Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai agar tidak meletakkan kenderaan mereka di tempat-tempat laluan jalan dan jalan susur bagi memudahkan kenderaan-kenderaan kecemasan termasuk kenderaan bomba untuk melalui jalan berkenaan jika berlakunya sebarang kecemasan. Maklumat lanjut, layari laman sesawang www.moh.gov.bn atau Facebook dan Instagram @MOH Brunei atau menghubungi Unit Perkhidmatan Pelanggan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha di talian 224-0285 pada waktu pejabat atau menghubungi talian Darussalam 123. 15 buah keluarga dari golongan yang memerlukan bantuan di kawasan pedalaman Ulu Tutong pagi tadi mendapat perhatian daripada pelbagai pihak di negara ini melalui projek titian amal yang dikendalikan oleh Persatuan Kereta Tahan Lasak Brunei. Projek disertai oleh lebih 50 sukarelawan daripada Persatuan Kereta Tahan Lasak Brunei dan NRS Enterprise. Sumbangan berupa barangan asasi dan pakaian diberikan kepada penerima terpilih dari Kampung Kuala Ungar dan Kampung Merimbun Tutong. Sumbangan bantuan tersebut diterima hasil kutipan NRS Enterprise dan beberapa syarikat swasta lain termasuk sumbangan daripada ibu bapa dan guru serta penuntut sekolah Stella dan orang-orang perseorangan. Harapan kami ini satu saja, hanya untuk memberi bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Salah satunya. Kedua, misi kami ialah untuk mengekspos belia-belia kami. Di sini banyak kami di dalam 50 orang. Belia-belia yang ikut dan mengikuti selalu perancangan titian amal untuk memberi diorang kesedaran yang kita ini indah mengutamakan sama ada agama atau berlainan bangsa. Jadinya kami tidak memilih siapa-siapa untuk memberi bantuan. Jabatan Kastam dan Eksais Diraja pagi tadi mengungkapkan riadah berbasikal dan walkathon mengelilingi Bandar Seribu Gawan sempena sambutan Hari Kastam Sedunia semasa acara Bandar Kuchria di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Pelepasan acara berbasikal dan walkathon disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Juga hadir timbalan-timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi dan setiausaha tetap kementerian berkenaan. Jabatan Kastam dan Eksais Diraja juga menganjurkan pameran mengenai proses perkastaman dalam memudah cara perdagangan bersama beberapa agensi kerajaan dan agensi berkanun termasuk pihak swasta. Di samping itu, aktiviti mewarna diadakan bagi menarik penyertaan dalam kalangan kanak-kanak. Tema sambutan Hari Kastam Sedunia tahun ini, Smart Borders, Seamless Trade, Travel and Transportation. Persatuan Alumni Program Khidmat Bakti Negara Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan buat julung kalinya menganjurkan perlawanan 3 cabaran khusus untuk para alumni Program Khidmat Bakti Negara PKBN. Perlawanan 3 cabaran diadakan di kem latihan PKBN Kampung Batu Apoi. Pelancaran acara tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan dan Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.
226 orang peserta termasuk para penuntut Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar menyertai perlawanan yang dibahagikan kepada 7 pasukan. Cabaran-cabaran yang perlu ditempuhi oleh pasukan-pasukan termasuk cabaran tarik kalat, merempuh halangan dan mendaki. Hadiah disampaikan oleh Menteri Kebudayaan dan Sukan dan Yang Berhormat Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku penghulu Mukim Bokok. Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai Daerah Temburong dan Jabatan Hal Ehwal Masjid masing-masing membawa pulang Piala Zen dan Piala Pengarah Hal Ehwal Masjid dalam perlawanan bola sepak peringkat akhir bagi belia Masjid Senegara dan pegawai masjid beserta ahli jawatan kuasa takmir Masjid Senegara. Perlawanan diadakan petang tadi di Padang dan Belapan, Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasnal Bolkiah. Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai Daerah Temburong mengalahkan Masjid Sultan Syarifali Sengkurong Daerah Brunei Muara. Perlawanan ditentukan dengan tendangan penalti 8-7. Sementara Jabatan Hal Ehwal Masjid menewaskan pegawai Masjid Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kawasan Tutong 1. Perlawanan berkesudahan juga dengan tendangan penalti 3-2. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Juga hadir Awang Haji Muhammad Sarudin bin Haji Timbang Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Agama. Kejohanan dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jami Asri Hassanil Bolkiah.